insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufiknya dapat kita menunaikan ibadah salat berjamaah Isyak dan Tarawih diikuti dengan majlis ilmu, dan ini satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Salah satu berjenis taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan ana ucapkan terima kasih awal-awal kepada tuan imam kita. Ya, Masya Allah. Tak ada mikrofon, dengan mikrofon sama aja. Anak saf belakang. Lagi sedap, Masya Allah. Hikmahnya kita tahu, tak ada mikrofon pun sedap. Kalau tahu daripada awal tak bagi mikrofon tadi. Okey, insya-Allah. Jazakumullah khairan. Okey, kita masuk muka surat 143. 143. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Sasbun. Pada perenggan terakhir, iaitu kata Syekh, iaitu matan, kita masuk matan baru hari ini, matan baru. Cuma nanti Syekh akan kona masuk semula pada bab iman sedikit, tapi kita akan bincangkan tentang matan baru. Qauluhu, itu kata Syekh dalam matannya, wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayani kulluhu haqqun. Wa jami'u ma sahha an Rasulillah, dan semua khabar yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minas syar'i, yang berbentuk hukum syarak, wal bayan, ataupun berbentuk bayan, kulluhu haqqun, semuanya adalah hak dan benar. Syarak, hadis Nabi ada dua jenis, betul? Pertama, hadis Nabi yang bawa syariat, iaitu Nabi SAW sampaikan hukum Allah yang tidak terdapat dalam Al-Quranul Karim. Dan jenis yang kedua adalah hadis Nabi yang menerangkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Sebab tu kita selalu dengar minas syar'i wal bayan wal haqqi wal bayan, ataupun syarak. Syarak artinya bawa syarak yang baru, bukan yang baru, syarak, bawa hukum yang tidak terdapat Al-Quranul Karim, hukum yang tersendiri, hak dan kita wajib terima, ataupun tafsiran yang disampaikan oleh Nabi SAW terhadap ayat Quran itu hak. Syaratnya apa? Syaratnya sah
iaitu sahih. Syaratnya, syarat yang kita katakan kena berpegang dengan sunnah, pegang dengan hadis, pegang dengan keterangan yang dibawa oleh Nabi SAW, syaratnya sahih. Sebab tu penting untuk kita rujuk kepada ilmu hadis secara keseluruhannya dalam pelbagai cabang ilmu hadis. Cuma masalah kepada masyarakat kita tak masuk bab ilmu ulum hadis secara umum. Bab mustalah hadis pun mungkin ramai yang sangkut. Dan itu jadi masalah utama. Bila kita dengar dalam mustalah hadis, nak tahu syarat, apakah syarat sihah pun masih ramai yang tak jelas. Nak kata hadis sahih itu berapa syarat? 5. Pertama, perawi itu ittisalus sanad. Okey, syarat ittisalus sanad. Yang kedua, adalatul ruwat. Ketiga, dhabtur ruwat. Keempat, jauh, adamul syaz. Yang kelima, adamul illah. Okey, 5 syarat. Nanti insya-Allah kita kena buat nanti tiap-tiap hadis yang kata sahih tu, kenapa kata sahih? Kalau kata dhaif, kenapa kata dhaif? Macam tu baru level lebih tinggi, bukan sakat ikut. Bukan sakat ikut, kita tengok sanad. Okey, kalau 5 syarat ni cukup. Pertama, perawinya thiqah. Thiqah, orangnya bukan orang yang pendusta, yang pernah tipu. Orang pernah tipu sekali hadis Nabi, tak payah diterima hadis dia. Sebab tu kalau sabit mana-mana ustaz bawa hadis palsu dan dibuat hadis palsu, ikutkan kaedah muhaddisin, tak boleh terima dah dia punya hadis. Kalau tersilap je, tersilap tu tak apa, sebab dia silap tu tengok pada bab dia berhati-hati ataupun tidak. Itu bab nombor 2. Tapi kalau asyik-asyik tersilap, dia hukum macam yang menipu. Iaitu yang kita bincangkan dalam bab ilmu manhaj. Menipu, atau dia suka menipu di kalangan manusia, scam sesama manusia. Muttaham bil kadzib, mana adalah turwah. Atau dia ahli bid'ah, sabit dia buat bid'ah dan sebarkan bid'ahnya. Atau jahalah, tak diketahui siapa dia dan sebagainya. Ini bab tak sah. Mana bab hadis. Kalau perawi tak sah jadi perawi. Sebab tu kalau kita gunakan syarat perawi kepada ustaz-ustaz, semua ustaz kena diam. Sebab tu kita keadaannya kita tak apalah, pada perawi pada zaman tertentu Allah memilih. Sebab tu tak semestinya perawi yang dhaif, tidak semestinya mereka ni orang yang dhaif, tidak. Mereka di kalangan pendakwah dalam bab yang lain, kadang-kadang dhaif dalam hadis, tapi mereka mahir ilmu qiraat, mereka mahir dalam ilmu-ilmu yang lain. Itu perlu kita adil. Tapi ulama hadis sangat ketat. Adalah terwah. Syarat kalau dhaif disebabkan oleh berapa sebab? 2 sebab utama, betul? Pertama sebab as-saqtu fi sanad, ada gugur. Mana ada sanad tidak bersambung atau al-inqita'. Sebab kedua boleh? Sebab kedua adalah ta'nu fil ruwah. Perawi itu ada masalah. Perawi ada masalah, ada 2 bahagian. Sama ada sebab adalah dia, tadi kita bincangkan, atau sebab dhabt dia, hafalan tak kuat, su'ul hifz, hafalan tak kuat, fahsyul ghalat, asyik banyak buat salah, maqlub, riwayatkan hadis yang terbalik, musahhaf, ada berbelah-belah jenis kelemahan perawi. Ataupun sebabkan sanad tak bersambung. Sebab sanad tak bersambung secara sarih, jelas. Hadis yang mu'dal, hadis yang munqati', hadis yang mursal, hadis yang tidak bersambung, jenis-jenis sanad tak bersambung, yang hadis mu'allaq, 4 jenis yang tidak bersambung dengan jelas, bersambung dengan pecahan-pecahannya, ataupun bersambung dengan tidak bersambung secara khafi, yang tak jelas, iaitu hadis-hadis yang mudallas, dirawikan oleh perawi mudallis, dengan pelbagai jenis tadrisnya, tadris syuyukh, tadris taswiyah, tadris buldan, kadang-kadang istilah macam ni, istilah sahaja, belum kita masuk pada bidang, belum pergi tatbiq.
tidak diketahui oleh pendakwah-pendakwah, apatah lagi orang awam, apatah lagi orang yang terlalu awam, apatah lagi orang yang memang tak senarai, tak belajar langsung. Sebab tu harapan kita untuk masyarakat kita tahu hadis sahih tak sahih sendiri tu satu harapan yang kita harap suatu masa nanti insya-Allah. Sekarang ini apa yang wujud adalah kesedaran, nak wujudkan kesedaran. Jadi cara macam mana, rujuklah pada ulama yang dah mudahkan kerja kita. Sebab tu tak mudah untuk melahirkan seorang pakar hadis yang tahu mentashihkan dan tad'ifkan, yang ada ilmu berkaitan dengan ilmu ulum hadis. Dan kalau nak tahu detail lagi perawi tu siqah tak siqah, bukan suka-suka hati, buka pula ilmu jarah ta'dil. Jarah ta'dil kitabnya, perawi-perawi berapa ratus ribu orang perawi dan segala sifatnya kena tahu pula. Bukan satu kitab, kita kena cek siapa yang menilai. Yang menilai itu ramai-ramai itu pecahkan pula di kalangan mutaqaddimin, kalangan golongan mutaakhirin, di kalangan golongan muasirin. Tiap-tiap tu pecahkan pula kepada mutasyaddidin, mutawassitin dengan mutasahilin. Mutasahil tengok pula mutasahil dalam adalah dalam ta'dil ke dalam tajrih. Mutasyaddidin tasyaddud kat mana? Pecah lagi. Semua ni lama kita pecah kepala Ustaz. Macam kita ni. Ya, memang perlu. Kita perlu bukan saya nak cakap nak susahkan, tak. Nak cerita bahawa seorang ulama ketika hukumkan hadis sahih, dia pastikan satu illah pun tak ada. Nanti kita bawa cerita yang syarat yang 1 2, ittisalus sanad, syarat yang hujung sekali, illah ini yang paling berat. Kata dengan illah, semua nampak sahih. Tiba-tiba datang seorang kata, aku nampak dia mencacat. Yang ni illah yang paling susah untuk dikenali. Ini syarat sihah. Jadi ulama dahulu, ulama hadis yang mereka yang menjadi kepentingan bagi mereka adalah mencari hadis yang sahih. Jadi tak mudah sebuah hadis itu dikatakan sahih. Apatah lagi syarat Imam Bukhari ketatkan lagi syarat sahih tersebut, maka terhasillah Sahih Bukhari, terhasillah Sahih Muslim. Yang mana penilaian Imam Bukhari, penilaian Imam Muslim dinilai oleh jutaan ulama Islam, satu dunia kata betul pilihannya. Bila pilih nak perawi, pilih perawi-perawi yang cukup syarat yang banyak tadi tu, beliau kenal satu persatu perawi, tak ada seorang pun tersilap masuk, dan kenal sanad secara sepenuhnya. Pilihan Imam Bukhari. Sebab tu siapa sahaja yang belajar hadis akan tunduk dengan keilmuan yang ada pada Bukhari. Bukan kerana Bukhari sama macam dia maksum ke Bukhari? Bukan pasal maksum. Tapi hasil kerja Bukhari dalam Sahih Bukhari telah diterima oleh ummah bil qabul. Talaqul ummah bil qabul. Berapa orang yang nilai? Kita kalau ceramah saya buat penilai balik, buat bagi nilai, start dengan saya sendiri. Saudara Abu Talha pernah kata, Ustaz, kita nak potong. Jangan. Sebab saya nilai sendiri pun tak lulus. Sendiri nilai pun rasa malu. Tersalah, kadang-kadang tersasul, kadang-kadang istilah, saya baru ni belajar di YT, istilah al-kitman, saya kata at-takatum. Boleh juga maknanya, tapi orang tak pakai. Maknanya betul, tapi kadang-kadang waktu kita masa mengajar, kita penat, kita letih, tak datang istilah ilmiah yang sebenar dipakai, antara talbis dengan kitman yang dibuat oleh kaum Yahudi. Tak kata maknanya beza lagi. Walaupun dalam bahasa bolehlah kita kata, tapi tak diguna pakai. Sendiri nilai pun tahu salah. Tapi Imam Bukhari rahimahullah, satu-satu hadis beliau pilih dengan keilmuan beliau, cek senarai, tak ada langsung kesalahan, tak ada illah, tak ada apa. Orang tak mampu kritik. Salat lagi, baru tambah salat istikharah, baru masukkan satu. Buat lagi. Berapa banyak hadis Bukhari? Tiap-tiap hadis salat 2 rakaat. Tiap-tiap hadis salat istikharah dengan kajian. Dan zaman kita, Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullah, dengan kajian ratusan ribu hadis yang beliau buat, yang diiktiraf oleh semua ulama hadis,
tiba-tiba datang golongan yang tak hafal satu hadis. Selalu bawa hadis palsu. Albani ni tak ada guru. Anda bukan dalam bidang, anda tidak tahu keilmuan seseorang. Siapa kata ada guru? Guru nak cerita ni bukan nak pertahankan Syekh Albani. Kita nak pertahankan lah, tapi bukan tajuk kita nak pertahankan. Tapi kita keilmuan seseorang itu dikenali oleh orang-orang yang berada dalam bidang. Sebab tu di sini kata Syekh, kepentingan ahli sunnah wal jamaah dan pada zaman tersebut, wa jami'u ma sahha an Rasulillah, semua yang sahih. Okey, hadis terbahagi pada berapa? Hadis terbahagi pada berapa? Soalan tak jelas. Soalan tak jelas. Kalau nak cerita tentang hadis terbahagi pada berapa, tengok topik apa yang dibincangkan. Topik pertama yang saya bincangkan tadi, yang saya sebut tadi adalah topik dari segi maqbul dan mardud. Hadis yang diterima dan ditolak. Jadi kita belajar bab ni, kita belajar hadis maqbul, mardud. Maqbul terbahagi kepada hadis sahih dan hadis hasan. Sahih ada sahih li zati, sahih li ghairi. Hasan li zati, hasan li ghairi. Ini yang maqbul. Yang dhaif dengan pecahan kita baca sebut tadi. Hadis-hadis dhaif. Dari situ diketahui dhaif yang syadid tak syadid, dengan jenis tadlis dan bentuknya, semua perbincangan yang detail. Dhaif syadid ataupun tidak. Okey, ni semua cerita tentang terima atau tak terima. Istilah mutaqaddimin, yang diterima dipanggil sahih, walaupun dia hasan li ghairi, dipanggil sahih. Yang tak terima dikata dhaif. Termasuk hadis palsu. Sebab tak diterima, sebab istilah mereka qabul dan mardud. Jadi hadis palsu masuk ke kategori mana? Kategori hadis dhaif. Kerana mereka menamakan hadis yang maqbul sebagai sahih, hadis yang mardud sebagai dhaif. Hadis yang diterima sebagai sahih, hadis yang ditolak sebagai dhaif. Istilah zaman dulu, malah dia orang mudah terima tak terima. Kita belajar hadis pun tahu terima ke tak terima. Pecahannya tak dibincangkan lagi. Jadi hadis maudhu' dalam istilah mereka termasuk dalam hadis-hadis dhaif. Jadi mereka tolak, yang tak layak diterima. Kemudian zaman kemudian baru dipecahkan. Maudhu' tu lain, hadis dhaif tu lain. Untuk bezakan tarafnya. Memang dari zaman ke zaman begitu. Dan Syekh Albani rahimahullah ketika beliau ketika hukumkan buat hadis silsilah hadis sahihah dengan dhaifah, beliau guna uslub kaedah mutaqaddimin. Tujuannya apa? Supaya mudah ke orang awam. Orang awam zaman sekarang faham mustalah hadis pun tak faham. Betul? Jadi beliau buat silsilah hadis yang diterima, yang maqbul sebagai silsilah hadis sahihah. Hadis yang ditolak dengan silsilah hadis dhaifah. Maka confirmlah masuk itu hadis maudhu' sekali, hadis yang bentuk tertentu. Datang geng-geng ni, dia gunakan kesempatan. Albani tak boleh bezakan maudhu' dengan dhaif. Ini tak tahulah orang tu sengaja ataupun tidak. Sama ada jahil atau jahat. Sama ada jahil atau jahat. Kalau dah tahu buat lagi jahat. Kalau tak tahu jahil. Sebab tu saya bukan bab hadis, cerita bab hadis. Zaman sekarang zaman ilmu hadis yang orang ada kesedaran, dah mula ada kesedaran. Namun lama ilmu hadis ni, sebab ilmu yang penuh dengan fakta. Ilmu penuh dengan teknikal. Kita kena tak boleh bercakap. Salah cakap takut jadi perawi yang dhaif. Tak boleh nak hafal hafalan kena betul sebagainya. Sebab itulah hargailah siapa-siapa yang belajar ilmu hadis. Tapi syaratnya siapa? Adalah ada keadilan dan agamanya betul. Nak jaga hukum. Kita belajar ilmu hadis sahih dengan dhaif. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Nak beza antara amalan tu sahih ke tak sahih. Betul tak? Apa tujuan kita belajar hadis dhaif ke hadis sahih atau tidak? Nak pastikan amalan kita dan kefahaman kita sahih atau tidak. Tapi kalau orang diajarkan, tak kisah sahih tak sahih boleh buat, dah siap pada awal lagi. Amalan sahih tak sahih boleh buat. Sabit akidah tak sabit daripada hadis Nabi tak beritahu, boleh macam ni. Kalau begini diajarkan, memanglah mereka takkan pun bagi satu pun bintang.
takkan mereka bagi satu ha. Ha tu ketawa, bintang, tak ada bintang langsung. Dia tak nilai pun, dia tak berikan penilaian pun kepada siapa? Kepada ulama hadis. Malah mereka akan memusuhi ilmu hadis. Kerana ilmu hadis memang untuk dipelajari untuk bezakan antara yang sahih atau tidak. Bezakan antara yang sunnah dan bid'ah. Bezakan antara tauhid dan syirik. Semuanya berdasarkan kepada ilmu hadis, fakta yang betul atau salah. Sebab tu kalau dibiasakan sesiapa yang terbiasa untuk beramal, tak sahih pun tak apa, boleh buat. Yang ini pun boleh, tu pun boleh, semua boleh. Mereka sudah pasti tidak suka dengan ilmu hadis dan tak suka dengan al-hadis, tak suka orang cerita tentang sahih dan tidak sahih. Sebab memang sejak asalnya tujuan ilmu hadis itu tidak dihargai. Dan ulama-ulama kita di kalangan salafus salih, mereka yang menjadi kepentingan bagi mereka adalah membincangkan pembahagian hadis utama mereka yang sahih dan yang tidak sahih. Kerana mereka belajar tujuan untuk beramal. Okey. Ni syarah. Saya syarah awal sebab apa? Sebab syarah ni tak ada kat dalam syarah Ibn Abdul Aziz. Imam Ibn Abdul Aziz beliau fokus kepada rad. Beliau syarahkan bab tertentu, beliau kata bab ni orang dah tahu dah, tak cerita. Pada zaman beliau, zaman kita mungkin ramai tak tahu, tapi zaman beliau orang dah tahu dah, jadi beliau fokus kepada rad. Kata beliau apa? Beliau kata, tengok pada muka 143. Syekh rahimahullah ingin menunjukkan penolakan terhadap golongan Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah dan Rafidah yang mengatakan hadis terbahagi kepada dua bahagian, mutawatir dan ahad. Kita terdiam kejap. Bukan kita jumpa dalam kitab musalah hadis mutawatir dan ahad. Sekarang ni Syekh kata, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi sebut, wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayani kulluhu haqqun. Tujuannya untuk tolak golongan siapa? Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah dan Rafidah yang membahagikan hadis kepada mutawatir dan ahad. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi cek balik zaman Imam Bukhari, dalam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, semua sekali dalam buku-buku mereka tak pernah mereka sebut perkataan hadis itu mutawatir ataupun ahad. Betul? Ulama Kutubus Sittah mereka tulis kitab, dan juga ada ulama tulis muqaddimahnya. Imam Tirmizi hukumkan hadis, tak pernah jumpa hadis Imam Bukhari, Imam Tirmizi hukumkan hadza hadithun mutawatir, hadza hadithun ahad. Tak pernah kita jumpa. Kenapa? Sebab zaman mereka tak ada lagi pembahagian ni. Bukan tak ada, mereka tak terima pembahagian ni. Pembahagian mutawatir pada ahad pada asalnya dilakukan oleh golongan Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah dan Rafidah. Tapi tuan-tuan jangan marah saya dulu. Ini penulis sebut. Sejak bila ia masuk dalam ilmu hadis, ilmu musalah hadis? Kerana istilah ini istilah yang dibangkang oleh ulama hadis yang awal. Ianya dibuat ulama hadis itu sahih tak sahih. Jadi selesai, yang sahih diterima, tak sahih ditolak. Ahlul kalam, semua ni ahlul kalam lah. Semua ni Jahmiyah, Mu'tazilah, Mu'attilah, Rafidah, ni semua ahli kalam. Semua ni ahli kalam. Mereka buat kaedah mutawatir dan ahad. Tujuannya apa? Tujuannya nak tolak hadis Nabi SAW. Tujuan asalnya. Kenapa golongan Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebagainya bahagikan hadis kepada mutawatir dan ahad? Sebab mereka nak kata hanya mutawatir yang diterima bab akidah. Sebab mereka ahli kalam. Mereka bincang tentang akidah. Akidah mereka berasaskan kepada logik akal. Dan banyak hadis-hadis yang bertentangan dengan logik akal. Maka difamouskan kaedah mutawatir dan ahad. Tujuannya apa? Tak salah. Siapa kata salah? Tak salah.
Tapi tujuan ahli kalam dan tujuan Mu'tazilah ketika itu, tujuan Jahmiyah dan semua tali barut mereka, tujuannya adalah untuk tidak diterima hujah hadis dalam akidah. Maka tujuan, kenapa mutawatir ahad? Tujuan kata hadis ahad tidak boleh diterima dalam akidah. Tidak boleh dalam akidah. Bab akidah kita pakaikan qawati' aqliyah, dalil akal yang qat'i. Bawalah hadis jariah ke hadis apa, tak. Otak kami kata mustahil Allah di atas. Ini mana betul tak betul? Tak, ni qawati'. Mana dalil? Mana ada dalil? Ahli kalam bukan dalil Quran dan Sunnah. Dalil akal. Dalil akal. Minta maaf, jangan marah lagi. Baru pada zaman kemudian ahli kalam yang kemudian cuba gabungkan antara ilmu kalam dengan gabungkan ilmu kalam dengan ahli hadis. Cuba gabungkan. Datang kemudian cuba bawakan nas-nas, maka sifat-sifat yang dibincangkan dalam kalam disabitkan atau sebagainya, dibawa ayat Quran sebagai pemadanan setelah ianya telah kukuh ilmu tersebut, telah berdiri dengan sendiri. Sifat wajib bagi Allah di sisi akal kerana apa, itu semua gunakan akal. Sifat mustahil bagi Allah di sisi akal, sifat harus bagi Allah di sisi akal, semuanya guna akal. Ayat Quran dan hadis sebagai pemadanan. Kenapa mereka gunakan akal pada peringkat awalnya? Sebab tujuan asal ilmu kalam, kata mereka, kita nak debat dengan golongan etis. Etis tak terima Quran, tak terima hadis. Jadi kita nak ambil satu common ground, pemahaman yang asas. Jadi ambil benda yang kaedah, satu kaedah akal yang diterima oleh etis. Itu tujuan asalnya. Namun kesan ilmu kalam, kita tak temukan mereka debat dengan etis, mereka dapat debat dengan ahli hadis. Natijahnya, ilmu kalam peluru mereka, konon yang debat dengan etis, sampai sekarang orang tanya, siapa etis yang masuk Islam sebab ilmu kalam? Orang yang, kerana ilmu kalam lah Islam tersebar. Tuan-tuan, 2/3 Islam pegang dunia zaman Umayyah. Zaman Umayyah. Islam berkembang zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Belum wujud ilmu kalam walaupun satu kaedah pun. Belum diterjemahkan satu buku pun daripada falsafah Yunan. Baru zaman Abbasiyah, tu pun pada zaman Harun Ar-Rasyid baru terjemah. Zaman Al-Ma'mun baru diterima. Zaman Harun Ar-Rasyid denda lagi siapa yang terjemah. Dia tak bagi terjemah buku tu, dia suruh bagi terjemah buku kimia ke buku apa. Yang bagi terjemah buku teologi buat apa? Kena denda lagi. Tak diberikan nilai. Hanya pada zaman Al-Ma'mun baru ada. Zaman tu zaman Islam mula melemah. Zaman telah berlakunya pembunuhan, zaman As-Saffah dan sebagainya, umat Islam dah berpecah sebagainya, baru wujud penterjemahan. Ulama hadis berkembang, tapi ilmu, golongan yang menterjemah, yang golongan saintis awal, yang tak cukup dengan belajar falsafah, untuk falsafah nombor, matematik, sains dan sebagainya, dia menterjemahkan ilmu teologi dan Islam. Lepas tu dakwah, kamilah dakwah dengan etis. Tak ada etis, kalau tak ada ilmu kalam, kami tak ada. Mu'tazilah berkembang. Mu'tazilah dah mati dah, ajaran dia habis zaman Imam Ahmad dikeluarkan. Sejak pada awal, etis mana lagi masuk Islam? Hakikatnya hanya mengekalkan. Kalaulah tidak ada orang yang menghidupkan balik ilmu kalam, ilmu kalam telah pun ranap kerana golongan Mu'tazilah dah habis, tak wujud di atas muka bumi. Yang zahir, bukan tak wujud, tak berani yang ada yang zahir. Ilmu kalam dah kalah habis pada zaman Imam Ahmad. Diamalkan secara sembunyi-sembunyi, secara bersembunyi. Saya bab ni keras sikit. Kadang-kadang tengok video balik, lampau. Slow balik. Saya selalu. Tapi datang benda ni, semangat datang cerita bab ni. Sebab apa? Selalu kita dengar orang kata, kalau tak ada ilmu kalam, orang tak faham ini, tak ada ilmu kalam, tak ada orang masuk Islam. Kita cakap orang kafir, dia tak faham. Ini semua dakwa-dakwi yang tidak ada dalilnya. Kalaulah
menerima ilmu kalam dengan tempat yang betul, tidak tolak Al-Quran, tak tolak hadis, tak apa. Yang ni terima Al-Kalam dengan kaedahnya. Hadis ahad tak diterima dalam akidah. Dan dicantikkan kaedahnya kerana kita ingin berhati-hati dalam akidah. Maka hanya yang mutawatir kita terima. Cantik, terima, berhati-hati. Tapi yang kaedah akal korang bawa tu apa? Ini qat'i. Siapa beritahu tu qat'i? Anda declare sendiri kaedah anda qat'i, tak salah. Mustahil Allah ada di atas. Itu kaedah kami tak terima. Kalau benda qat'i, qat'i artinya apa? Tak ada akal seorang pun menafikan. Akal kami tak terima. Nak betul ahli kalam ramai. Masing-masing dakwa qat'i. Qat'i Jahmiyah ke? Qat'i Mu'tazilah secara umum ke? Qat'i Mu'tazilah ke? Qat'i siapa? Semua dakwa qat'i. Sebab tu nak tak nak dalam bab akidah, dalam bab ibadah, bab apa sekalipun, kembalikan umat kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan yang ada dalam Al-Quran dan sunnah itu keterangan yang sempurna. Sebab tu kata Syekh Ibn Abi ketika syarahkan, beliau kata, kenapa Imam Tahawi sebutkan perkara ini? Beliau kata beliau ingin menunjukkan penolakan terhadap golongan Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah dan Rafidah yang mengadakan hadis terbahagi kepada dua, mutawatir dan ahad. Tapi kata zaman sekarang, jumpa tak mutawatir ahad dalam kitab hadis? Jumpa. Sejak bila masuk Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah, beliau pada zaman beliau adanya orang ahli hadis dan ahli yang ilmu kalam dah bukan lagi bermusuh seperti zaman dulu, kerana ahli kalam mereka mengiktiraf salafus salih sebagai generasi terbaik sebagainya, dalam keadaan mereka berdamai dalam bab-bab tertentu. Okay. Akhirnya wujudlah mereka kata kami hormatkan salaf, kami begini begitu. Akhirnya ada sekarang kata kalangan ulama hadis seperti Khatib Al-Baghdadi, beliau kata masukkanlah dalam jenis-jenis hadis paling kurang dia dapat terangkan pada kita macam mana jalan hadis itu sampai pada kita, bukan kerana untuk qabul dan rad. Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian tak silap saya Al-Bab, kalau Al-Kifayah saya tak sempat rujuk tadi, saya lupa malam ni tajuknya tentang khabar hadis ahad. Saya keluar dari rumah pagi-pagi tengok kenapa tak tak cek dulu kat rumah. Tak cek. Jadi tak apa. Bab 27 bab 27 begitu. Bab yang ke-27 28 macam itulah. Saya pernah baca. Okay. Beliau masukkan dalam salah satu daripada cabang-cabang mustalah ilmu hadis, mengenali ada nama mutawatir, ada ahad. Sebab apa dia masukkan? Sebab memang dah dibincangkan oleh golongan Mu'tazilah, golongan ahli kalam secara umum. Mereka dah bincangkan, jadi masukkan untuk faham. Tapi tujuan perbincangan mutawatir dan ahad oleh ahlul hadis bukan bertujuan untuk qabul dan rad, bukan untuk terima atau tolak hadis, tapi hanya tujuan untuk ma'rifah tariqun naqlu ilaina, macam mana hadis sampai pada kita. Manakala hadis ahad dia sahih, diterima. Hadis mutawatir confirm sahih. Jadi dia ada dua. Hadis ahad yang sahih diterima. Kalau hadis mutawatir confirm sahih. Jadi bagi ada input tak pada ilmu hadis? Ada input, tapi bukan tujuan untuk menolak hadis-hadis ahad. Hadis sahih Bukhari 99% hadis ahad. Begitu hadis Muslim. Begitu hadis secara umumnya. Sebab tu Al-Imam Suyuti rahimahullah ketika buat kitab saya lupa nama kitab apa? Al-Mutanathirah tu. Siapa yang ingat? Hadis berkaitan dengan hadis mutawatirah. Saya tak hadir kat kepala saya sekarang. Ketika beliau bawa ke hadis mutawatir, beliau bawa contoh tak banyak dalam hadis, berpuluh ribu hadis, tak banyak contoh hadis mutawatir. Sebab hadis mutawatir pembahagiannya bukan kerana praktikal ilmu hadis, tapi ianya dibahagikan oleh golongan ahli kalam mengikut logik akal. Maka bila dicarikan praktiknya, dicarikan realitinya, hampir tak ditemukan hadis mutawatir seperti mana syarat yang ditetapkan oleh golongan ahli kalam. Hampir tak ditemukan. Hatta hadis
yang hadis mutawatir yang disepakati oleh ulama sebagai mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, sekalipun kalau nak gunakan syarat ketat ahli kalam bahawa hadis mutawatir hadis yang mesti jamak, jumlah yang ramai diriwayatkan pada tiap-tiap halaqah, bukan tiap-tiap tabaqah, tiap-tiap halaqah. Maksudnya tak boleh seorang guru anak muridnya kurang daripada kadar mutawatir, mesti ramai-ramai. Satu halaqah pun tak dikurang, memang tak ada dalam satu hadis pun tak ada. Tapi kalau disyaratkan sebagai tabaqah, mana satu level sahabat mutawatir, level tabi'in mutawatir, tabi'in tabi'in sampai pada ni, itu wujud. Itu pun tak banyak. Itu pun tak banyak. Sebab tu ulama hadis ketika bincangkan tentang mutawatir dan ahad bukan bertujuan untuk qabul dan rad. Hadis yang diterima, hadis makbul, hadis mardud, perbincangannya pada bab hadis sahih ataupun hasan ataupun dhaif dan maudhu'. Ini bab perbincangan hadis makbul dan mardud. Tapi kalau cerita bab mutawatir dan ahad, apa tujuannya? Tujuan untuk mengenali tariq ma'rifatu tariqun naqlu ilaina. Tariqun naqli ilaina, macam mana hadis sampai dengan seorang sahabat ataupun ramai. Tujuannya apa? Untuk diketahui bahawa mesej yang terkandung dalam hadis ini telah pun diketahui oleh masyarakat dulu secara umum ataupun diketahui oleh ulama mereka atau sebahagian sahabat saja. Ada manfaatnya. Tujuan yang lain untuk mengetahui bila berlakunya tarjih, pasti yang mutawatir ini confirm lebih kuat. Lebih kuat berbanding dengan yang ahad. Namun tidak bererti yang ahad tak cukup syarat untuk membuktikan kesahihan kalam Nabi SAW. Saya bagi contoh. Saya tak hadir kat Baitul Salam tadi. Contoh. Saya datang lambat. Saya pun tanya. Saya tanya pada Oli. Saudara Azli. Siapa imam tadi? Dia cakap, oh, Aidil je dia. Haikal Aidil. Oh, suara sedap. Okey. Saya dapat Haikal. Okey. Anwar. Lama banyak susah ni. Mana satu nak panggil? Antara orang ni kalau jadi perawi hadis ni pening kepala ulama ni. Anwar mana satu, Haikal mana satu, Aidil mana satu. Nak banyak. Okey. Okey, katalah kita kenal. Okey, namanya Aidil. Ambil nama Aidil lah, senang. Saya dipercayai. Tadi dia solat, dia turun, saya jumpa kat tangga. Seka tak seka? Tengok tak menipu. Nak tipu pun apa gunanya? Tak ada kepentingan. Ulama hadis nak tipu hadis, tak ada. Mereka belajar dalam ilmu hadis untuk jaga keaslian hadis. Mereka tak tipu. Sebab tu ahli bid'ah yang banyak tipu. Sebab tu dalam antara adalah teruat bid'ah, kena cek bid'ah yang sebarkan bid'ah ke tidak. Kalau bid'ah yang baik, yang diam, yang jujur, diterima. Tapi kalau jenis yang asyik hardcore ke depan sebagainya, dia akan pertahankan dia punya bid'ah. Ini perbincangan ulama ahli bid'ah. Okey. Jadi saya terima berita daripada saudara Oli. Kata, okey, tadi imam adalah Imam Haikal. Imam Aidil. Okey. Imam Aidil. Jadi saya pun kata alhamdulillah. Saya percaya tak? Percaya bila perawi tu siqah, dia duduk dalam majlis, dia tahu dan dia terima. Dah. Sahih tak sahih? Sahih. Dia hadir tak? Hadir. Bersambung sana tak? Bersambung sebab dia duduk dalam majlis tu. Selesai tak? Selesai. Tapi tiba-tiba datang Ikmal. Jumpa lagi. Dia kata, tadi Aidil jadi imam ah. Okey, bertambah. Saya jumpa lagi Ustaz Nazir. Tadi imam dia Aidil lah, jadi imam Aidil. Jumpa lagi Hijazi. Tadi Aidil jadi imam ah. Jumpa lagi Syahid. Aidil jadi imam. Balik. Tengok satu dewan cakap Aidil jadi imam. Sahih tetap sahih. Tapi berita tadi menjadi mutawatir. Bila cerita tentang hadis mutawatir, tidak menafikan yang pertama sahih tadi itu dia sahih. Jelas? Jadi perbincangan tentang mutawatir bukan bererti menafikan kesahihan hadis ahad. Hadis ahad, ulama hadis bincangkan hadis mustalah hadis mustalah untuk pastikan hadis sahih tak sahih. Itu semua perbincangan ilmu ahad. Kalau tolak ilmu ahad
hadis ahad bererti tolak ilmu hadis secara keseluruhan dan tolak semua usaha ulama hadis secara keseluruhan. Sebab hadis mutawatir tak perlu cari lagi sanad. Tak payah tanya. Macam mana Syahir boleh percaya tak percaya? Dia cakap dia jadi imam. Tak payah, bukan dia je, dah semua orang cakap. Tak payah jadi seorang. Sebab apa? Semua orang dah cakap ramai. Itu namanya mutawatir. Mutawatir. Jelas? Jadi perbincangan mutawatir bukan bertujuan nak tahu sahih tak sahih, tapi nak tahu macam mana bentuk nukilan hadis itu sampai kepada kita. Betul kalau kata hadis terbahagi pada berapa? Tanya dulu. Bab apa? Oh, bab sahih tak sahih, hadis ada dua. Hadis yang makbul, hadis yang mardud, diterima, yang ditolak. Atau kata-kata dengan taksimat pembahagian ulama kemudian dia kata, oh hadis ada 4. Taksim ulama kemudian sahih, hasan. Yang sahih, hasan, dhaif, maudhu'. 4 yang utama. Dia tak cerita makbul mardud, dia terus yang terima hasan dengan dhaif dengan hasan, dhaif hasan. Sahih dengan hasan diterima, yang ditolak dhaif dengan maudhu'. Okey, di pecahan tu kemudian, tu pembahagian ulama kemudian untuk mudahkan. Okey. Tu bab terima. Tapi kalau tanya cerita tentang bab apa? Bab diterima ataupun tidak, bab macam mana hadis itu sampai, mutawatir dan ahad. Sebab tu belajar mutawatir dan ahad, jangan sampai kita nak kata, oh hadis ahad tak boleh terima. Kalau idea macam tu masuk kat kepala orang belajar mutawatir dan ahad, artinya anda adalah ahlul kalam yang menyokong Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidah dan sebagainya, kerana senjata mereka ketika membincangkan bab mutawatir ahad bertujuan untuk menolak hujah hadis ahad dalam akidah. Tafadhal. Itu pengaruh ilmu kalam dalam masalah hadis. Itu antara pengaruh ilmu kalam dalam ilmu mustalah, pengaruh ilmu kalam dalam usul fiqh. Pengaruh. Sebab memang ramai ahli kalam yang mereka ni jujur dengan agama mereka, tapi mereka tersilap sebab daripada awal lagi mereka dah terima kaedah macam tu. Walaupun kita akan jawab juga. Jawapannya anda jawab dalam masa live live baca kitab Makan Sunnah Nabawiyah secara detail. Yang anda sebut hari ni adalah apa yang anda tak sebut kat live tu. Yang anda sebut hari ni adalah apa yang anda tak sebut ketika bincang tentang kitab Makan Sunnah bab mutawatir dan ahad. Antara video yang dapat banyak kecaman anda tengok. Sampai tu salam, siapa yang potong tu Okey. Jadi hadis ni nak bahagi pada apa, tengok pada topik. Tak apa, nak fahamkan dulu. Nanti kita cerita tentang detail ratme. Tak fahamkan hadis. Kalau bab mutawatir ahad bukan untuk terima dan tolak. Bab ni nak tahu bentuk hadis tu sampai. Kalau bab terima tolak namanya mardud dan makbul. Kadang-kadang perbincangan hadis kita bincang dalam bab siapa yang hadis tu hadis siapa. Kalau hadis tu berkaitan dengan kalamullah, hadis qudsi. Itu bab lain lagi. Tak cerita bab sahih tak sahih tu. Cerita hanya nak kenal siapakah yang diidhafahkan atau disandarkan kalam padanya. Kalau hadis tu disandarkan pada Allah namanya kursi. Kalau disandarkan kepada Rasulullah dipanggil hadis marfu'. Kalau disandarkan kepada sahabat namanya hadis mauquf. Kalau disandarkan kepada selepas sahabat namanya maqtu'. Dan daripada hadis mauquf maqtu' ini antara sumber utama untuk mengetahui asar salafus salih. Hadis yang maqtu', hadis marfu', hadis kursi, hadis mauquf, semua ni ada sahih tak sahih, ada maudhu', ada apa, semua ada sama pembahagiannya macam yang lain. Sebab tu biasanya ulama tak kata pembahagian hadis sebagai khabar, lebih umum. Sebab apa? Kaedah ilmu hadis boleh saring kalam Nabi yang sahih tak sahih. Kaedah ilmu hadis juga boleh saring kalam sahabat yang mana sahih tak sahih. So ramai orang bila orang dah pergi fokus, dia pertama dia tolak sahabat. Syiah kafirkan sahabat, Khawarij tak terima sahabat bab ni, sahabat. Dah ramai yang kafirkan sahabat dan pelbagai kaedah. Tapi umat Islam ada fitrah.
cintakan sahabat. Nak terima hadis pada sahabat. Jadi macam mana mereka terpaksa reka pula hadis, refer ke kalam terhadap sahabat. Berapa banyak kalam yang dinisbahkan kepada salafus salih dengan sahabat, tabi'in sebagainya adalah kalam-kalam dusta. Bukan kalam yang hak. Bukan kalam yang benar. Dan penipu paling besar kat dunia siapa? Rafidah. Syiah Rafidah. Seperti yang disebutkan oleh semua ulama yang bincangkan tentang mereka. Sebab mereka Rafidah paling banyak kitab hadis dia paling panjang. Kita tanya, sahabat kau orang kafirkan, dari mana datang hadis? Hadis banyak, dapat dikafirkan sahabat. Habis dapat hadis daripada mana? Pergi buka hadis, kitab hadis banyak. Tapi tanya-tanya sahabat kafir. Tak diterima hadis dia. Jadi hadis yang ada kat kitab Quran daripada mana? Last sekali, wujudnya Syiah Imamiyah. Terpaksa wujudkan kaedah baru, bukan Nabi. Untuk kalam Nabi sahih mereka tak nak nukilkan. Maka mereka nukilkan kalam imam-imam. Watak-watak yang diangkat. Bukan imam mereka pun. Imam 12, imam 11 yang ada tu imam Ahlussunnah wal Jamaah, terutamanya 6 yang awal. Yang kemudian di kalangan keturunan Nabi tapi tidaklah alim, tapi yang awal-awal Sayyidina Ali, Hasan, Hussein, Ja'far As-Sadiq ke atas, Ali Zainal Abidin, semua ini imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Zaid dan sebagainya, semua imam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka, asar daripada mereka terpaksa didustakan, bukan didustakan, terpaksa dipalsukan. Kononnya mereka berkata, sedangkan mereka tak berkata dengan kata-kata tersebut. Sebab tu tidak ada ilmu jarah ta'dil di kalangan orang Syiah. Okey. Kita baca jugalah sikit. Nak fahamkan dia punya tajuk dulu. Sebab tu Syekh kata, nak faham kenapa Syekh kata rad kepada golongan Jahmiyah dan sebagainya. Okey, untuk pengetahuan juga, ilmu musalah hadis, walaupun Imam Khatib Al-Baghdadi masukkan mutawatir dan ahad dalam kitab Al-Kifayah, namun itu bukan perbincangan yang utama. Hanya disebutkan begitu sahaja. Disebutkan pembahagian tersebut, salah satu daripada perbincangan ilmu musalah. Cuma ketika Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ketika beliau karang beliau kitab Nuzhatun Nazar, beliau letakkan perbincangan ini awal sekali. Beliau susun musalah hadis ikut susunan yang diterima, mana nampak logik dan mudah faham. Akhirnya perbincangan utama siapa belajar musalah hadis, belajar mutawatir ahad. Kerana Ibn Hajar orang pertama yang ambil perbincangan mutawatir ahad letak pada awal perbincangan musalah hadis. Sehingga kan istilah mutawatir ahad ni jadi istilah yang famous dan terkenal ilmu hadis. Jasa beliau yang banyak. Beliau tak awal sekali pun tak salah. Bukan tujuan beliau untuk tolak, tapi tujuan beliau bi'tibar tariqatul wusul ilaina. Macam mana bi'tibar tariqatul wusul ilaina, macam mana dia boleh sampai pada kita. Itu sahaja, bukan tujuan untuk tolak hadis ahad. Sebab tu kena bezakan apa tujuan ulama hadis bincang mutawatir ahad dan apakah tujuan golongan ahlul kalam ketika membincangkan tentang mutawatir dan ahad. Okey. Sebab tu baru kita faham kalam Syekh. Syekh kata begitu, Syekh ingin menunjuk penolakan terhadap golongan Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah, Rafidah yang mengatakan hadis terbahagi kepada dua bahagian, mutawatir dan ahad. Sekalipun mutawatir qat'i dari segi, ni kata mereka, sekalipun okey, ni selesai, satu dah. Lepas tu yang jadi masalah, dah mutawatir, banyak pula mutawatir hadis tak jumpa. Susah nak jumpa atau tak jumpa. Ada bab akidah mutawatir, tapi tak ada masalah bab haud. Mutawatir maknawi. Bab haud, bab mungkar azab kubur, mutawatir maknawi. Tak ada masalah, tak bertentangan. Tapi bab sifat tu yang pening, tak jumpa. Ni bab sifat memang tak ada hadis mutawatir. Hadis ahad ada, semua bertentangan. Jadi mereka terpaksa buat kaedah tadi, tolak hadis dalam penerimaan akidah. Jadi macam mana kaedah seterusnya? Mutawatir tak ditemukan dalam nas kecuali ayat Al-Quran. Quran ni mutawatir ke ahad?
Mutawatir. Cek Al-Quran. Alamak, masalah dua, dia kata. Quran pun berbeza lah. Quran pun kata Allah Ar-Rahmanu ala arsy istawa. Thumma istawa ala al-arsy. Yudabbirul amra minas sama'i ila al-ard. Amintum man fis sama'. Lah sekali pening juga, dia kata. Selesai dia kat hadis. Tinggal kat Quran pula. Quran tak ada kata tak mutawatir. Jadi timbullah kaedah baru. Kena buat kaedah lagi. Dan tiap-tiap kaedah ini ada buku-buku yang mempertahankannya. Sebab tu jangan percaya dengan buku sangat. Buku ni orang boleh karang. Kitab orang boleh karang. Sebab tu kita perlukan kepada bukti dan pandangan ulama ummah tentang sesuatu perkara. Okey. Kita tengok seterusnya. Sekalipun mutawatir qat'i dari segi sanad. Dia kata qat'iyatul, dari segi qat'iyatul thubut, sabit memang sabit dah. Quran memang Allah turunkan macam tu. Tetapi dia tidak qat'i dari segi dalalah atau dilalah. Dia kata walaupun perkataannya memang qat'i Allah turunkan, tapi makna dia zanni. Makna dia bukan zanni lagi, mutasyabihat. Bukan zanni, makna mutasyabihat. Tak jelas makna. Apa tak jelasnya? Sebab berbeza dengan kaedah ilmu kalam. Ilmu kalam tak ada beza, qat'i. Kaedah akal kami qat'i. Dah masalah kedua, timbul kaedah qat'iyatul thubut dan qat'iyatul dalalah. Ayat Quran dan hadis mutawatir yang dikatakan qat'i adalah pada lafaznya, bukan pada isi dan kontennya. Isi konten mesti sesuaikan dengan ilmu kalam. Baru qat'i. Sebab tu kata Syekh, sekalipun mutawatir qat'i dari segi sanad, tetapi ia tidak qat'i dari segi dilalah, kerana dalil-dalil lafziyah tidak memberikan makna yakin. Lafaz tak makna yakin. Oleh itu, mereka tidak menerima pakai dilalah Al-Quran terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu saya selalu cakap dengan bila ada seorang ni, ni cerita luar lah, minum-minum cerita tentang bawa dalil begini, Nabi kata begini, cakap nanti dulu, stop dulu. Ustaz terima hadis ke tidak dalam akidah? Kalau Ustaz kata terima, baru saya bincang. Cerita dalil hadis ni, hadis jariah mungkin begini begitu. Saya dah hafal lah terdatang dari mana tu. Tuan gurunya pun saya tahu, buku mana ambil pun kita tahu. Tapi nak tanya dulu. Okey, Ustaz nak cerita tentang hadis jariah ada illah begini begitu, ataupun walaupun tak ada illah, tapi mungkin riwayat hadis Ibnu Majah tu lebih tepat begini begitu. Saya kata Ustaz terima atau tidak hadis? Kalau kata terima, kita bincang. Mana berbaloi lah kita layan. Betul tak? Betul. Kalau kata terima hadis dalam akidah, mana terima hadis ahad, terima hadis Bukhari Muslim, terima, baru berbaloi kita layan. Last sekali, yelah hadis mutawatir, hadis ahad kan tak ada hujah. Buat apa nak susah-susah bincang? Cakap dah tak terima hadis. Selesai. Sebab tu jangan buang masa. Bila nampak orang, minta maaf kasar saya ni. Bila ada golongan ahli kalam yang mengatakan begini, hadisnya begini, konon nampak macam ahli hadis sangat. Cerita tentang ni, kita kata, stop dulu. Tanya, terima tak hadis? Hadis ahad jadi hujah ke tidak dalam akidah? Tak payah cerita illah. Kalau kata hadis ahad, sahih pun tak jadi hujah, buat apa cerita illah tak illah? Sahih pun tak jadi hujah, buat apa cerita pasal illah tak illah? Sama juga berkaitan dengan amalan bid'ah. Kalau kata boleh buat bid'ah, boleh buat benda baru, walaupun tak ada hadis Nabi, tak payah cerita terdalil. Tak payah nak bincang, hu ni ada dalil. Tak payah, cari dalil sana, tiba-tiba ada dalil. Tiba-tiba ada dalil. Begini, tak. Anda memang tak syaratkan dalil pun kan? Daripada awal. Betul tak?
Tak perlu, tak syaratkan pun. Tak payahlah susah-susah poyo depan orang awam kononnya cari hadis sana sini, bukti sana sini. Kita yang nampak permainan daripada awal hujah gitu, kita nampak macam menari melompat sana sini, berhujah. Sebab tu kita perlukan usul yang kuat. Dalam ni, kalau kita melayan isu, kita sibuk bincangkan tentang begini begitu, kita duk jawab perkara-perkara yang ranting sebagainya, kita buang masa yang banyak. Banyak masa yang terbuang. Kembalikan pada asal, terima atau tidak hadis. Suatu perbincangan ahli hadis, kalau terima, mereka memang bincang nak terima, bukan bagi alasan. Kalau kata ayat Quran terima sebagai hujah, ayat Quran maknanya betul atau tidak, makna yang zahir yang Quran sebutkan tu betul atau tidak. Kalau kata terima, baru kita bincang. Sebab tu tak ada gunanya kita bincang dengan batiniah. Dia kata ayat Quran boleh baca mana? Makna zahir lain, makna batin lain. Dah kelang kabut kita, makna batin kat mana? Mesti pada guru aku. Dia je yang tahu. Tak kelang kabut kita. Lepas tu kita nak cakap, siapa-siapa yang tak belajar dalam ilmu ni, belajar dengan guru, dia tak tahu, jangan cakap. Dia bukan ahlinya. Kalau nak komen pasal ni, kena masuk dulu. Nak komen pasal zikir menari, ikut dulu, baru tahu. Amboi, nak menari dulu baru nak tahu. Macam nak tahu arak haram, minum dulu. Nak tahu zina tu haram, rasa dulu. Mana ada agama macam tu? Agama kita hati-hati. Kita berhati-hati. Semua kaedah ilmu, kaedah ilmu syarak, ada kaedahnya. Kalau kaedah tu salah, daripada awal lagi kita terima. Kalau ilmu tu yang salah, memang awal lagi kita tolak. Sebab tu ulama salafus salih, sejak pada awal mereka tolak ilmu kalam, sejak pada asasnya, dasarnya. Sebab dasar itu tidak bawa kepada kenal Al-Quran dan Sunnah. Dasarnya adalah dasar yang salah. Sekadar nak isbatkan Allah tu wujud, ya. Isbatkan Allah tu wujud, ya. Tapi kata ahli sunnah, semua orang tahu Allah wujud. Suatu ahli kalam, mereka mengatakan bahawa pengetahuan tentang kewujudan Allah bukan suatu ilmu yang mudah difahami. Ianya susah. Sebab tu dia susah-susahkan. Ahli sunnah kata, tak, itu fitrah. Semua orang tahu. Dan ahli kalam kata, wajib pertama sekali kenal Allah. Artinya apa? Kenal kaedah kalam. Kenal kaedah begini dan begitu, bahawa Allah tu wujud. Kita kata, tak payah pun. Kewajipan yang pertama bukan nak pergi cerita pasal Allah wujud. Cerita tentang ucaplah la ilaha illallah. Ni kewajipan pertama. Ucap kalimah syahadah. Tapi kalau ada orang tak kenal Allah, baru kita kenalkan dengan Allah. Tapi asas dakwah kita pada falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Nabi kata pada Muaz bin Jabal, jadilah topik pertama yang kamu ajak mereka kepadanya adalah mereka bersyahadah la ilaha illallah. Perbincangan tentang Tuhan wujud penting, tapi bukan tak semua orang. Sebab semua orang yakin. Yang tak percaya berapa ekor golongan etis pada zaman tertentu. Golongan etis pun banyak jenis. Bukan tak percaya Allah wujud. Yang tak percaya langsung tu ada. Yang percaya Tuhan tu wujud tapi tak tahu siapa. Something ciptakan alam. Mereka ni somethingism. Betul kan? Bukalah dalam buku yang etis, betul etis, yang tak boleh debat lah. Sekali kata ya ada something, dia ilmu kalam hanya mampu mengisbatkan something. Mana ada sesuatu yang menciptakan alam. Perbincangan selepasnya berkaitan dengan qidam, betul Allah qidam, betul berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Namun kesannya dia menolak kerana qidam yang dibincangkan cara ilmu kalam, akhirnya menolak sifat istiwa. Nanti ditanya, kalau Allah istiwa sebelum Allah istiwa kat mana? Kalau Allah tu berkata-kata, kata-kata Allah tu banyak, nanti yang mana dulu, yang mana kemudian, dah tak jadi qidam. Perbincangan yang kedua start daripada sifat selepasnya dah celaru. Tentang wujud sendiri pun kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kamu bincang berjela-jela, orang awam dah tahu lama dah. Bincang sampai ke tu, orang awam dah tahu dah Allah tu wujud.
Sejak pada awal. Bukan setakat orang Islam, orang dalam hutan pun tahu Tuhan tu wujud. Tak payah. Benda fitrah. Tinggal betulkan dia. Betulkan akidah dia. Dia tahu Tuhan tu wujud. Tapi siapa Tuhan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ni yang perlu kita betulkan fitrah dia. Fitrah kewujudan Tuhan tu ada. Tapi fitrah yang tak dibimbing, diganggu oleh syaitan. Ishtalathum syaitan. Syaitan kacau mereka. Syaitan bawa mereka lari daripada fitrah. Jadi tugas kita adalah perkenalkan Tuhan yang benar. Inilah dia Tuhan, la ilaha, Tuhan hanya Tuhan yang layak disembah. Tuhan lain tidak ada, tidak layak disembah. Kalau disembah dengan batil. Yang benar hanya ini. Itulah kalimah la ilaha illallah. Ma'rifatullah dalam erti perkenalkan Allah seperti mana dengan sifat rububiyah, uluhiyah, asma sifatnya. Inilah ma'rifatullah. Awwaluddin ma'rifatullah dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau awal itu ma'rifatullah dengan perkenalkan bahawa Allah tu wujud, kaedah akal begini begitu, itu kaedah Ilmu Kalam. Walaupun kita tak tolak, ada manfaatnya pada bab-bab tertentu untuk debat dengan orang etis, namun cara Quran terangkan lebih jelas, lebih mudah. Cara pembuktian Allah tu wujud, kaedah kalam susah dan rumit untuk difahami. Walaupun logik tu ada, setengah pada tempat akan ada gunanya pada tertentu, tapi sekadar itu pada tempat tertentu. Cara Quran terangkan mudah, seperti mana kita pernah buat daurah tentang bukti-bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala yang kita daurahkan pada bulan lepas, 3-4 bulan lepas lah, tahun ni lah dah daurahkan. Tuan-tuan dia nak tengok, tengok balik macam mana bukan daurah kewujudan Allah wujud, kita tentang etis, menolak golongan etis, daurah untuk berhujah dan berdebat dengan golongan etis. Perbincangan pertama kita buktikan Allah wujud berdasarkan Al-Quran, ayat-ayat Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih mudah difahami. Jadi dalam bab tu kita kata terima kasih kepada Al-Kalam dalam bab mengasaskan kaedah-kaedah tertentu untuk kita faham, namun bukanlah akal dan kalam ini segala-galanya. Sehingga mereka asaskan tentang konsep kalam, mereka kata kaedah akal ialah kaedah yang takkan salah sama ada di dunia ataupun akhirat. Subhanallah. Betul tak? Akal takkan berubah. Hukum adat boleh berubah. Orang tak boleh percaya bahawa tai pula, kencing boleh berubah jadi emas. Orang tak percaya. Itu hukum adat. Adat boleh berubah sebab kita tak nampak, tapi hukum akal takkan berubah. Untuk khalik ataupun makhluk, di dunia atau di akhirat atau di alam kubur, takkan berubah. Sebab tu mereka boleh kata mustahil Allah begini, mustahil begitu, berdasarkan kepada akal dan kaedah mereka. Kalau akal yang sihat betul lah, tapi akal dengan kaedah yang mereka wujudkan, itulah satu kesilapan yang telah dilakukan oleh golongan Ahlul Kalam, terutama golongan Jahmiyah, Mu'tazilah sebagainya. Saya minta maaf, saya tak sebut Asy'ariyah. Sebab apa? Kenapa saya tak sebut Asy'ariyah? Sebab kebanyakan masalah Asy'ariyah tertipu. Mereka bangun atas dasar agungkan Al-Quran dan Sunnah, pertahankan Sunnah, tapi oleh kerana tidak menolak ilmu kalam secara keseluruhannya, mereka terpengaruh dengan kaedah-kaedah. Masih tersisa perbincangan yang ada pada golongan Mu'tazilah, perbincangan golongan terpengaruh dan tersisa. Sebab tu saya jarang saya sebutkan perkataan Asy'ariyah. Sebab tu saya lebih ambil pendirian bahawa Asy'ariyah adalah ahli sunnah yang umum, dan mereka tidak ada sifat busuk hati kepada salaf macam mana golongan yang lain. Asy'ariyah Maturidiyah mempunyai sifat mengagungkan salafus salih. Walaupun secara praktikalnya bila terpengaruh, natijahnya mereka bawa kaul Mu'tazilah. Tapi sebab tu mereka perlu difahamkan. Malah kalau kata tak ada beza pun tak apa. Syaratnya masing-masing boleh bercakap. Kalau kata sekali ahli sunnah, sama-sama ahli sunnah, masing-masing boleh bercakap, boleh berkongsi. Dan kalau tanya pada kita yang bincangkan detail takhasus bab ini, kita akan katakan akidah yang betul 100% hanyalah akidah salafus salih. Jelas? InsyaAllah sampai di sini saja. Minta maaf banyak-banyak. Kita bersambung lagi bab mutawatir ahad pada minggu depan insyaAllah. Kita tak ada soalan kot insyaAllah. Sebab yang nak tanya tu nak makan kat lagi. Okey. Ya umum tak ada, insyaAllah kita sampai sini saja. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.